apa yang kita nak sampaikan. Okey, so kita akan masuk dekat laman utama. Okey. So, ni dah jadi warna pink kan. Sebenarnya saya nak buat macam purple sikit. Dia pink tapi masuk ke purple sikit. So, dia ada satu warna tu. Dia cerah, nampak fresh. Cuma bila saya dah tutup komputer, saya ready nak tidur, rupanya warna pink. Jadi saya dah tak boleh nak adjust balik lah. Saya pun terus tidur je. Okey, malam ni saya akan ubah balik. So sekarang ni kita nak tengok bahagian rider. Macam mana rider accept job, macam mana rider uruskan job. Pada masa yang sama juga kita akan demo kepada pengguna macam mana pengguna membeli. Kita akan demo macam mana rider uruskan job, dan kita nak demo macam mana vendor uruskan job. Okay, so kita demo semua sekali serentak. Jadi kita semua boleh faham sama-sama. Okay, ini adalah bahagian depan. So sekarang ni kalau semua tengok jam pukul 10.30. Jadi kedai pun dah tutup. So kita nak demo kena ada kedai yang online dan kena ada rider yang online, yang punch card. So saya juga sebagai vendor, saya juga sebagai rider, saya juga sebagai pengguna. Kita buka dulu kita punya kedai. So saya tekan, nampak tak ada button vendor dekat bawah, button rider, button vendor, button that's it. Okey, kita tekan button vendor. So saya ada dua kedai dekat sini, 99 Founder Cafe dan juga kedai runcit 123. Yang tu kedai contoh lah, kedai runcit tu. Okey, sekarang ni saya buka dekat cafe. Kemudian ada menu dekat sini. Saya nak ubah masa operasi. Kita tekan masa operasi. Hari ni hari apa? Hari Sabtu Kita adjust dia punya masa pukul 10 malam sampai pukul 11.30. Okey, so kita tekan kemas kini. Jadi dia akan update, dia tulis apa? Sabtu 10 hingga 11.30. Jadi kalau kita buka balik link tadi, tekan vendor. Okey, jadi kita dah ni lah. Okey, saya lupa nak ni. Okey, tak apa. Sekarang ni vendor kita dah online. Sekarang ni kita nak punch card pula sebagai rider. Ini saya nak jadi rider pula. Tadi saya jadi vendor. So sekarang ni saya nak jadi rider pula. Kita tekan button rider kat bawah tu. Okey, nampak tak ada punch card? Punch card tu warna merah kan? Artinya saya tidak punch card lagi. Saya tidak aktif lah. So kita tekan punch card. So kita boleh set masa bertugas pada hari ni. So kita nak bertugas waktu malam ni. Sebab nak demo kan? Okey, so kita masukkan puncak alam. Masukkan puncak alam. Kita set mula pukul berapa? 10 sampai 11.30 malam. Kita tekan je kemas kini. Okey. So kita tengok balik. Rider, nampak tak? Dia dah punch card. Warna hijau. Okey, dekat sini ada tugas baru, semua tugas dan juga ranking. Ranking kita boleh tengoklah senarai semua rider dalam kawasan kita. So dia ada semua sekali dekat sini. Okey, internet slow pula. Okey, tak apa. Ranking boleh tengok kemudian. Sekarang ni kita nak cuba order. Kita sama-sama dekat sini, kita jadi pengguna pula. Kita nak membeli. So kita klik kedai. Okey, so kita nak search lah kedai kita. Founder. Okey, so kita ada kedai founder dekat sini. Kalau semua tengok dekat situ dia ada tulis apa? Ada dua rider. So status rider, ada dua rider online dekat situ. Maknanya seorang lagi ni saya tak tahu siapa dia. Mungkin Abang Khairul, mungkin Norman pun dia on kot. Jadi tak tahu. Okey, so kalau semua tengok ada online kan, artinya boleh order. Kemudian ada dua rider online, artinya boleh order. Kalau tidak ada siapa rider yang online, maka customer tak boleh order. Sebab kawasan tak ada rider yang nak uruskan pembelian dia. Okey, kemudian kalau semua tengok dekat bawah tu, dia ada jumlah dah. Ada dua item dekat dalam kita punya basket. Okey, sebab kita punya sistem ni dia ingat, dia remember apa yang kita order sebelum ni yang kita tak proceed untuk bayar lagi. Jadi dia akan simpan dalam kita punya basket. Sebelum ni saya ada klik Western Talam, kuantiti 2. Okey, so kita tutup dulu yang ni, kita buang.
So dia jadi kosong balik. So sekarang ni kita nak order nasi kambing bakar. Kita order 2. Kemudian kita boleh tulis nota dekat sini. Saya tak nak kambing, nak nasi je. Okay. So bila dia pilih macam tu, nampak tak dekat bawah tu 37.80 sen total dan ada 2 item, ada 2 nasi kambing lah. So kita nak bayar. Kita klik je bayar. So dia akan masuk dekat bahagian pembayaran. So pembayaran ada 2 kaedah sahaja. Kita tidak ada COD. COD ni adalah punca kenapa customer boleh cancel order, boleh prank order. Jadi kita nak elakkan benda ni berlaku. Jadi tidak ada COD. Okey. So dekat sini pula ada 3 alamat yang berbeza, rumah ke, tempat kerja ke, ataupun dia nak tukar alamat lain. Sebelum tu saya minum dulu. Saya punya suara dah serak dah. Kejap saya minum dulu. Okey, kepada siapa yang mungkin terbuka dia punya mic, minta mute kan supaya tidak ada gangguan. Tu ada gangguan tu. Okey, semua dah off ya? Oh, ada lagi ni. Kita tengok siapa yang terbuka dia punya mic. Okey. Okey, settle. So kita kembali balik dekat bahagian check out ni, kita nak bayar. So pembayaran ada 2 option sahaja, melalui bank transfer ataupun bayar guna wallet. Jadi kalau bank transfer, dia akan masuk ke bahagian bank dan pilih nak bayar pakai Maybank ke CIMB ke, masuk login macam biasa dan buat pembayaran. Kemudian sekiranya dia ada duit dalam wallet dia, dia boleh bayar pakai wallet dia. Tapi duit dalam wallet mestilah lebih daripada jumlah yang dia nak bayar ni. Kalau kurang daripada jumlah yang dia nak bayar ni, maka button bayar guna wallet ni tidak akan keluar. Hanya apabila duit wallet lebih daripada apa yang dia nak bayar, barulah button tersebut akan keluar. Okey, kemudian dekat sini kita ada detail order dia. Harga belian RM37.80, penghantaran RM4.99. Kemudian SST 3% RM1.28 dan jumlah dia 45.7 sen. Jadi jumlah ini adalah termasuk bank payment gateway RM1. Yang ni adalah bank payment gateway yang kita tak boleh nak elakkan. Ini adalah charge bank tu. Okey, so sekarang ni kita nak bayar guna wallet. So kita klik bayar guna wallet. So kita akan okey, dengar tak ada bunyi notification tu? So okey, semua tengok dekat sini, nampak tak 10.40 minit ada tugas baru yang ke-374. Jadi dekat situ dia tulis RM4.99. Ni charge delivery. Sebab notifikasi ni dia hantar kepada rider. Jadi sebelum saya nak teruskan, saya nak cerita tentang macam mana kita punya proses order tu dihantar ke siapa dulu dan siapa yang uruskan dulu. Okey. Apabila customer dia membeli, dia dah bayar, dia membeli, so order ni dia tidak akan hantar ke vendor dulu. Okey, sebelum nak hantar kepada vendor, kita akan hantar kepada rider dulu. Kita kena pastikan ada rider yang nak buat tugasan ni. Kita pastikan rider yang ada dulu. Barulah vendor akan dapat order untuk diterima. Jadi sebab tu, kalau semua tengok dekat sini, ini adalah record receipt pengguna. Tadi dia membeli, so dia boleh tengok dia punya record pembelian tu dekat sini. Okey, kalau pop-up ni dia keluar kemudian hilang. Macam ni kan, kita dah tertekan dekat tempat lain, kita nak tengok kat mana receipt tu. Dia ada dekat bawah tu. Nampak tak? Rider, vendor, receipt. Tekan je receipt tu akan keluar balik. Okey. Apa yang kita tunjuk dekat sini, tadi kita order ni kan 99 Founder Cafe ni, pukul 10.40 PM. Sebenarnya sama lah dengan bawah tu kan. Sebab ini yang semalam punya. Rupanya kita ni order pada masa yang sama. Ini bukan kebetulan.
satu konspirasi sebenarnya. Okey, so dekat sini dia tunjuk tunggu rider. Okey, tunggu rider. So sekarang ni dia tunggu rider untuk accept job dia ni. So kita dah selesai jadi pengguna, kita nak jadi rider pula. Kita nak tengok macam mana rider dapat job ni. So kita klik button rider tu. Nampak tak dekat situ tugas baru ada satu. So kita tekan dekat tugas baru ni, so dia akan keluar macam ni. Nampak tak? So dekat sini kita boleh tengok kedai mana. Okey, Founder Cafe, alamat sekian. Kita tahu kedai tu kat mana. Kemudian kita tengok alamat customer ni dekat mana. Okey, dekat Jalan Karyawan Bestari. Okey, dia tahu jalan tu kat mana dan dia boleh hantar. So dia dah confirm kan, dia tekan terima. Okey, dia boleh buat job ni. Jadi pastikan rider bila nak accept job, tengok dulu alamat, confirmkan adakah boleh hantar ataupun tidak. Okey, so sekarang ni RM4.99, ayuh. Okey, sebenarnya sebelum itu saya nak bagi tahu button terima tadi kemungkinan ada 10 rider yang tekan pada masa yang sama. Sebab apa? Job yang keluar ni dia akan keluar kepada semua rider. Dia tak ada hide daripada mana-mana rider. So kalau ada rider yang punch card, semua akan dapat. Semua rider akan dapat. Tapi sebelum tu saya nak bagi tahu sesuatu. Rider hanya akan dapat job berdasarkan duit yang ada dalam wallet dia. Duit yang ada dalam wallet dia sahaja. Contohlah, dalam wallet dia ada RM50 sebab dia top up. Dia top up RM50 dalam wallet dia. So dia akan dapat order yang bernilai RM50 ke bawah. Sebab apa? RM50 dalam wallet dia itulah sebagai jaminan untuk pastikan yang kita punya rider ni adalah rider yang betul, bukan rider yang sengaja nak buat kacau. Dia orang bukan rider tau, dia orang saja nak buat kacau. Ini yang kita kena berhati-hati. So duit dalam wallet tersebut sebagai jaminan sekiranya dia tidak membuat penghantaran, dia sengaja ambil dan tak hantar, so kita boleh tarik balik daripada duit wallet dia dan refund balik kepada vendor tadi ataupun customer tadi, siapa yang terkesan. Okey, jadi sebab tu rider akan dapat job mengikut duit dalam wallet. Okey, so kalau 10 orang yang tekan button terima tadi, dia hanya akan pilih seorang sahaja, siapa yang pantas. Okey, siapa yang pantas, siapa yang boleh buat job ni sahaja. Okey, kita pun tekan ayuh. Okey, cuba tengok notifikasi dia akan masuk dekat kita punya phone. Dan juga kepada siapa? Kepada pengguna. Dengar tak notification tadi? Dia akan notify kepada, okey, semua tengok ke sini. Okey, nampak tu? Dia tulis apa? RM37.80. Ayuh dapur. Yang ni dia hantar kepada vendor. Dia nak bagi tahu kepada vendor, okey, ada job ni. So vendor pun dia tahu. Okey, ada job masuk. Ini adalah bahagian rider, semua tugasan dia. Tadi kan kita buka tugas baru tu kan, so dia automatik akan masuk dekat dalam laman sistem untuk rider uruskan order. Nampak tak? Tadi kosong tugas. So dia boleh tengok detail dia. Okey, jadi bahagian proses. Bahagian proses ini adalah order yang dia tengah handle lah, yang belum selesai. Okey, apa yang rider nampak dekat sini? Ini dia punya sistem dia. Apa yang ada dekat sini? Ada button WhatsApp, ada button order, ada button map, ada button chat. Okey, button-button ni adalah benda yang penting lah untuk rider uruskan order ni. So kalau dia tekan button WhatsApp, dia boleh ber-WhatsApp dengan vendor, dengan customer. Okey, dia boleh dapatkan nombor WhatsApp. Sekiranya WhatsApp nombor salah ke, kontak tak dapat ke, dia juga boleh berhubung, berkomunikasi dengan customer dan juga vendor tersebut melalui chat. Dia akan keluar macam ni. So chatting ni boleh dibaca oleh vendor dan juga customer. Dia akan jadi macam grup. Apa yang kita tulis, tiga pihak ni boleh baca dan boleh reply. Okey, itu tentang WhatsApp dan juga button chat.
Sekarang ni button order tu apa dia? Order ni, nampak tak detail order yang bawah tadi? Nampak dia boleh hide dan juga dia boleh show. Okay. Kalau dia hide, lagi ringan lah dia punya loading ke apa. So kalau dia nak tunjuk pun boleh dia nak tengok detail order. Kemudian dia ada button map. So kalau dia tekan button map tu, dia akan masuk dekat sini. Okey, untuk pengetahuan semua, kenapa kita boleh charge hanya 2% sahaja kepada vendor? Orang kata tak masuk akal. Orang kata macam mana 2% tu nak support sistem? Macam mana 2% tu nak support sistem, nak bayar gaji staff yang uruskan customer service ni? Macam mana nak uruskan semua ni dengan 2%? Ya, 2% untuk peringkat awal memang tak cukup. So kita akan keluarkan duit sendiri sampailah benda ni dah running satu Malaysia. Okey, jadi orang kata 2% ni sikit. Sebenarnya 2% ni besar. 2% ni adalah satu volume yang besar nanti. Sebab dia ikut berapa ramai orang yang akan menggunakan nanti. Semakin ramai guna, semakin besarlah 2% tu. Sebab itulah daripada 2% tu, kita boleh wujudkan sistem networking antara admin dan juga rider untuk diorang dapat profit daripada 2% tu. Sebenarnya 2% tu besar. Bukan kecil sebenarnya kita main volume. Okey. Jadi, kenapa kita boleh charge hanya 2%? Sebab sistem yang kita tengok ni, ini adalah sistem yang saya manually programkan dia, tidak menggunakan GPS, tidak menggunakan Google Map, tidak menggunakan servis daripada Google tu. Sebab kalau kita tengok app lain, dia ada map di dalam app. Dia ada sistem ukuran jarak yang dipaparkan dekat bahagian menu. Okey, ni jarak dia 5 km, ini 10 km, 6 km kan. Setiap apa yang dipaparkan tu sebenarnya ada kos dia. Sebab itulah dia orang letakkan kos tinggi. Okey, dia ambil commission sampai 20%, 30%. Sebab apa? Setiap GPS tu adalah kos. Dan kos tu bukan rendah, memang boleh melambung tinggi dia punya charge GPS tu. Sehari boleh cecah ribuan ringgit dia punya kos tu. Walaupun orang tu tak membeli lagi pun, hanya gunakan GPS sahaja, terus kena charge. Tapi sistem kita cut benda tu dan kita wujudkan satu sistem manual yang mana kita masih boleh pakai map tapi kita tidak dikenakan charge. Kita guna for free. Jadi trik dia dekat sini, kita tak perlu pakai map di dalam app. Kita boleh pakai map di luar app. Map apa? Macam Google Map. Okay, so kita klik dekat map tu. So kita boleh tengok alamat yang bertulis. Yang bertulis ni adalah alamat yang betul, yang di-key in oleh vendor dan juga customer. So ada nombor rumah, ada semua detail yang dia orang masukkan secara tepat. Tetapi kalau kita pin dekat map, tak semestinya rumah tu betul. Walaupun kita dah masukkan nombor rumah, tak semestinya kita sampai depan rumah dia. Sebab itulah function alamat bertulis ni untuk kita check, untuk kita manually check nanti. Oh, kita dah sampai tapi mana rumah dia? So kita boleh cari sendiri berdasarkan yang bertulis ni. Okey, itu yang bertulis. Dan option yang kedua, dia tak semestinya nak copy paste masuk dekat Google Map. Dia tekan je button map yang kita sediakan. Okey, contoh dia tekan je Google Map, dia akan masuk dekat aplikasi Google Map. Terus kita boleh gunakan servis. Nampak tak? Dia akan masuk macam biasa. So dia akan hantar kita ke map vendor tersebut. Okey? Nampak tak? Kita masih boleh pakai map tanpa bayar apa-apa. Begitu juga dengan customer. Okey, kita klik button Google Map yang customer punya, dia akan pergi ke customer pula. Ini rumah saya lah. Okey, so sekarang ni kita kembali, ni bahagian map, settle. So kalau semua tengok dekat sini pula, ada angka 33. Ini adalah angka order. Okey, ini adalah order yang ke-33. So, apabila vendor tahu 33 ni, so vendor tahulah
Sagi dia nak bagi bungkusan ni kepada rider yang pegang nombor 33 ni. So rider nak pick up nanti bagi tahu nombor 33 ni, order yang ke-33. Okey, so dia tahu order dia yang mana satu. Jadi kalau kita tengok Panda pun dia macam tu juga, dia ada number order tu. So bagi tahu je number tu, kita tahu. Kemudian dekat bahagian bawah tu, nampak tak dia ada tulis 2 nasi kambing bakar RM18.9. Ni detail order lah untuk rider check. Dia nak check bungkusan ke, dia boleh check. Kemudian dekat bawah tu dia ada satu button tunggu vendor set masa. Okey, sekarang ni giliran vendor pula untuk set, untuk tekan terima. Tadi rider yang tekan terima, sekarang ni vendor pula yang kena tekan terima. Sebab tadi kan saya bagi tahu order yang masuk akan pergi kepada rider dulu. Apabila rider accept, barulah kita hantar kepada vendor pula untuk accept. Jadi sekarang ni kita jadi vendor pula. Kita tekan back, kita nak jadi vendor pula. Okey, kita klik dekat vendor tu. So kita pilih kita punya cafe, urus order. So dia akan masuk dekat sistem urus order vendor tu. Okey. So sekarang ni kalau semua perasan, benda yang sama juga yang vendor tengok. Sama macam rider tadi, sistem dia lebih kurang sama sahaja. Okey, ada 4 button yang dekat atas tu, WhatsApp, order, map dan chat. Semua benda yang sama. Okey, jadi saya tak perlu nak terangkan dah. So ada button terima dekat situ. So apa yang vendor perlu buat adalah tekan button terima. So dia akan keluar pop-up untuk vendor set masa. Kelemahan yang sedang berlaku hari ini melalui app delivery yang lain, kita tak boleh set masa. Bila kita tak boleh set masa, so kadang-kadang tu kita punya dapur tu memang busy gila. Orang dine in, orang order, lepas tu dah masuk pula order daripada food delivery. Rupanya kita tak sempat buat. Dalam sistem dia tulis 20 minit, tiba-tiba kena extend lagi sebab kita tak sempat. Extend lagi. So rider pun tersidai sebab rider tak tahu berapa lama vendor ni nak buat. Jadi kita wujudkan sistem set masa. Jadi berapa lamakah masa untuk anda siapkan tempahan ini? So vendor boleh set. Vendor yang tahu berapa lama. So dia anggarkan 25 minit. Dia tekan je ayuh dapur. Okey, nampak tak notification? So notifikasi ni dia akan hantar kepada customer. Nampak tak? Dia tulis apa? Vendor sudah set masa, yang ni dia hantar kepada rider. Vendor sudah set masa, siap lagi 25 minit. So rider pun tahu, okey, 25 minit. Kemudian yang atas tu dapur sudah terima. Kemudian ditulis dapur perlukan 25 minit untuk siapkan order anda. Yang ni dia hantar notification kepada customer. So customer pun sentiasa up to date lah. Dia tahu proses order dia macam mana. Okey, so sekarang ni order ni dia akan ada dekat sini. Ni tugasan. Kalau ada tugas-tugas baru dia akan keluar kat sini. So kita nak tengok bahagian proses. Ni proses. Okey, so nampak tak? Dekat bahagian bawah ni dia tulis apa? Dapur 24 minit. Tadi kita set 25 kan? Sebab dia countdown. Dia countdown sampailah kosong. So dia duduk tengah loading. Sekarang ni kerja bahagian vendor dah selesai. Vendor hanya perlu tekan terima dan set masa sahaja. Lepas tu dia tak perlu nak tekan apa-apa dah. Okey, dia tak perlu nak tekan apa-apa dah. Seterusnya adalah giliran rider pula untuk tekan, untuk pick up, untuk hantar sampai selesai. Jadi settle dah bahagian vendor. Okey, sebelum tu kita nak sentuh pula bahagian refund. Tadi kita sentuh tentang set masa. Sekarang ni kita nak sentuh tentang refund. Let's say sekiranya makanan yang dia order ni, nasi kambing bakar, dia order 2 tapi hanya boleh buat 1 sahaja. So apa yang vendor boleh buat, dia tekan button cancel dekat situ. So dia boleh refund on the spot. Terus duit tu akan masuk balik ke dalam wallet customer. Tak perlu nak tunggu lama-lama, tak perlu nak tunggu customer service untuk approve, tak perlu untuk kita review. Dia tekan je refund ni, akan terus masuk dekat wallet customer. So customer tidak perlu bimbang. Okay, so vendor dia kena tekan arrow down tu, dia turun ke bawah. Nampak tak? Beza dekat situ. Kat atas ada 2 order.
Yang refund pula kosong kan. So dia tekan button arrow tu, satu turun dekat bawah, order pula tinggal lagi satu. So ditekan je kemas kini, okey, dia akan keluar macam ni. Nampak tak? So tinggal satu je nasi kambing yang dia perlu buat. Kemudian dekat sini dia tunjuk jumlah refund RM18.90. RM18.90 kali satu nasi kambing bakar. So duit ni terus masuk dekat dalam wallet customer balik. Okey, so dia selesaikan satu sahaja nasi kambing. Okey, sampai sini settle kerja vendor. So vendor, duit sale ni akan terus masuk dekat dia punya wallet apabila rider pick up. Rider tekan je button pick up, automatik duit terus akan masuk dekat dalam wallet vendor tersebut. Okey, jadi kerja dia sampai dekat situ sahaja. Sekarang ni dapur tinggal lagi 22 minit, dia duduk tengah masak. Selagi dia dah siap masak, rider nak tekan pick up tu, settle kerja dia. Okey, selesai vendor. Sekarang ni kita nak kembali balik sebagai customer. Kita nak tengok customer dia melihat apa, dia punya status dia. So kita tekan receipt dekat depan tu. Nampak tak? Dekat sini dia tulis apa? Vendor 21 minit. Jadi dia sebagai customer dia tahulah, okey 21 minit makanan dia akan siap dimasak dan sebagainya. Okey. So sebagai customer kita akan sentiasa up to date untuk tahu proses makanan kita. Kemudian sekiranya ada apa-apa yang customer perlu berkomunikasi dengan vendor ataupun rider, dia cuma perlu tekan je titik 3 yang dekat tepi tu. So dia akan keluar detail order yang macam ni. Okey, dia punya bill order 33, kemudian dia punya kod tu, order tu. Kemudian senarai order dia nasi kambing bakar. Kemudian alamat vendor, dia juga boleh WhatsApp dengan vendor ataupun nak WhatsApp dengan rider. Tekan je button tu akan terus masuk ke WhatsApp, dia boleh berhubung. Okey, itu sebagai customer, dia boleh berhubung. Kemudian kita kembali balik kepada rider. Kita pergi dekat bahagian rider, kita tekan semua tugas. Tadi tugas baru. Okey, tugas baru tu function dia adalah untuk kita accept tugas baru sahaja. Manakala semua tugas adalah untuk kita tengok semua tugasan yang kita accept, yang kita masih dalam proses tu. So kita klik semua tugas. So kita akan masuk balik bahagian ni. So bahagian tugas ni kosong, bahagian proses tu ada satu. Kita pergi dekat proses. Okey, nampak dia keluar macam ni kan. So ada button hijau dekat bawah tu, dia kata pick up lagi 20 minit. Okey, saya nak cerita tentang kenapa pentingnya masa. Bila vendor boleh set masa, benda ni benefit kepada rider. Rider akhirnya tidak lagi perlu terkejar-kejar untuk terus pergi ke kedai. Dia tak perlu pun terus pergi ke sana sebab apa? Dia dah tahu, okey, berapa minit vendor tu nak siapkan. Jadi pada waktu ni dia boleh solat dulu, dia nak rehat dulu, nak makan dulu, okey, ataupun dia nak terima tugasan yang lain yang lebih pantas. Dia boleh accept job sebanyak yang mungkin yang sesuai dengan kemampuan dia dan juga aturan masa dia. Okey, itu kelebihan untuk rider. So sekarang ni button hijau tu pick up lagi 19 minit. Okey, pick up lagi 19 minit, kita anggarkan mungkin dah tinggal lagi 5 minit. Okey, kejap Okey, so dekat bahagian button hijau tu ada pick up lagi 19 minit. Okey, kita anggarkan tinggal lagi 5 minit. Tinggal lagi 5 minit, so rider pun sampai dekat vendor. Okey, rider sampai dekat vendor, dekat atas meja tu ada bungkusan untuk dia pick up. So rider bila nak pick up, bagi tahu kepada vendor tu saya nak ambil order nombor 33. So dia bagi tahu, dia ambil, so tekan button hijau ni untuk dia set masa pula. Rider pun boleh set masa. Okey, dekat sini dia tulis apa? Berapa lamakah masa untuk anda hantar tempahan ini? So berapa minit? Okey, dia sebagai rider dalam kawasan tu, dia lebih kenal kawasan sebab dia duduk hantar sana sini, dia tahu jalan berapa lama apa semua. Dan dia juga boleh check dulu dekat Google Map berapa anggaran masa.
Jadi dia boleh set berapa minit. Kenapa benda ni penting? Sebab mungkin pada masa yang sama dia ada handle job lain juga. Jadi sebelum dia nak sampai ke rumah customer ni, dia nak hantar ke rumah A dulu. Barulah dia sampai ke rumah B. So dia lebih tahu untuk anggarkan berapa minit. Okey. Katalah dia anggarkan 10 minit. Dia tekan je jom gerak. So, perjalanan 10 minit. Okey, the moment rider tekan pick up tadi tu, automatik macam vendor tadi, dia terus dapat duit sale tersebut. Nampak tak? So, okey, dia akan terus masuk dekat dalam wallet. Okey, tadi dengar tak ada bunyi notification? Okey, ini adalah notification yang dia bagi tahu kepada customer. Rider sudah pick up perjalanan sekitar 10 minit. Okey, yang ni dia bagi tahu kepada customer. So customer sentiasa up to date. Okey. So dia pun pergi hantar, dia buka map, dia check location, dia pun pergi hantar. So perjalanan akhirnya dia tinggal 1 minit dan dia pun sampai depan rumah. Okey. So sekarang ni cuba tengok duit sekarang dekat atas adalah 359.88. Okey, jadi dia pun dah sampai ke rumah, kemudian dia dah bagi makanan kepada customer. So dia pun tekan button hijau ni, klik selesai. So nampak tak? Duit terus jadi 364.87 sen. Tadi 35 kan? Ni jadi 364. So duit tu terus masuk. Sekiranya berlaku apa-apa, contoh ada benda yang tak kena, so kita boleh reversekan balik duit yang masuk ke wallet ikut keadaan apa yang berlaku. Okey. So begitulah proses order. Kalau customer tengok dekat bahagian receipt ni pun order dia sudah selesai. Nampak tak? Okey, sampai sini siapa ada soalan? Silakan tanya dekat ruangan chatting, saya baca dan saya akan jawab. Tanya kat sini boleh? Boleh, silakan. Sekiranya kedai tu memang top, ada banyak rider yang biasa menunggu kat situ, makanan banyak, contoh order pun banyak, lepas tu rider pertama dah ambil accept job dia sebab dapatlah dia dapat sebab minum kan, siapa cepat dia dapat. So contohnya bila ada order lain, dia dah hantar perjalanan dia 5 minit je, dia patah balik, ada lagi rider lain yang belum lagi dapat accept job tu, dia sampai situ, dia accept dapat ke dia lagi, asyik dapat ke dia je. Ada tak possibility untuk jadi macam ni? Rider lain adil. Okey, itu adalah keadaan yang mungkin kita jangkakan mungkin berlaku, tetapi keadaan sentiasa berubah-ubah. Kita mungkin sangka dia akan cedok semualah job-job tu. Tapi kita punya anggaran untuk ke depan ni, kita nak wujudkan banyak tempahan-tempahan delivery ni, maka job akan jadi banyak sampai tak cukup rider. Jadi kalau kita cakap tentang soal berebut tu, sebenarnya siapa yang available pada waktu tu lah yang akan dapat. Sebab yang mana dah dapat